Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka majlis kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Dapat juga kita bertemu sekali lagi pada hari ini. Tapi kali ini berbeza ya daripada muzakarah sebelum ni. Kerana kita buat secara atas talian. Ini atas batu ni lah wabak COVID-19 yang melanda negara kita pada hari ini. Jadi mari kita doa supaya kita diberikan kesembuhan dan moga-moga wabak ini diangkat oleh Allah Subhanahu Taala. Amin. Kumpul kita pada hari ini sebenarnya kita ingin menjalankan satu sesi muzakarah yang mana berkaitan dengan satu surat permohonan daripada Jabatan Pengairan dan Salinan Negeri Terengganu. Yang mana dalam permohonan ini pemohon satu fatwa tentang pemindahan kubur lama di kawasan Tadahan Sungai Tok Jiring. Yang mana di situ juga merupakan tampak pembinaan projek bagi sebab banjir Baruh Tok Jiring kawasan tersebut lah. Okey. Untuk butiran yang lebih detail berkenaan dengan permohonan ini, saya menyerahkan kepada Setiausaha Ustazah Tafiah. Boleh tak? Ustazah? Ya. Baik. Saya serahkan kepada Ustazah untuk berkaitan dengan butiran permohonan yang diberikan. InsyaAllah. Tafadhal surah. Terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti. Untuk makluman para Datuk Mufti, surat permohonan ini kami terima pada 2 minggu lepas. Dan saya sebagai usaha telah mengagikan memo kepada semua AJK Fatwa sebagai satu persediaan sebelum muzakarah ini dilaksanakan. Alhamdulillah kali ini kita dilaksanakan secara online dan muzakarah kita pada kali ini bertajuk membina dan menyiapkan projek tambatan banjir Baruh Tok Jiring atau Batu Rakit bagi kawasan Tadahan Sungai Tok Jiring Batu Rakit Pasal 1 Kuala Terengganu, iaitu memohon kepandangan atau kebenaran untuk mengalihkan kubur. Dimaklumkan bahawa ketua projek dan pihak kontraktor telah yang mengendalikan projek ini telah sepakat untuk mengalihkan kubur ini bagi memudahkan projek dilaksanakan. Untuk makluman yang berhormat dan ahli jawatan kuasa yang lain, projek tambatan banjir ini sebenarnya telah dilaksanakan dan hampir 63% siap. Dan pihak mereka semasa dalam projek pelaksanaan itu, pihak mereka baru menjumpai beberapa kubur yang berdekatan dengan projek itu. Oleh itu, mereka ingin mendapatkan pandangan daripada pihak mufti dan ahli jawatan kuasa tentang pengalihan kubur ini. Adakah dibolehkan? Sebelum itu, saya ingin meminta izin daripada pihak mufti untuk menjemput pihak pemohon untuk masuk ke dalam talian Webex ini. Okey, boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Farah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Untuk makluman semua, tujuan kami menjemput Cik Farah Liana sebagai pemohon adalah untuk mendapatkan lagi penerangan yang lebih terperinci mengenai isu ini. Itu saya harap Cik Farah dapat memberi penjelasan kepada kami semua. Dan itu sahaja daripada saya, Datuk Mufti. Terima kasih ya, Ustazah Tafiah. Okey, baik. Puan Farah ya. Okey. Ya. Baik ya. Sebelum kita memulakan sesi ini, itulah saya untuk memperkenalkanlah jawatan kuasa fatwa yang ada dalam muzakarah hari ini.
Yang pertamanya saya ingin menggunakan soalan mufti, iaitu Ustaz Khalid. Boleh saja panggil Ustaz Khalid lah. Okey, insyaAllah. Itu setiausaha iaitu Ustazah Safia. Dan kita juga ada tiga orang ahli jabatan bahasa fatwa yang dilakukan untuk isu kali ini. Yang pertamanya ialah Jamil. Stay on mic. Saya Sohibul Somah. Baik. So yang seterusnya ialah Ustazah Ania Sahila. Okey. Seterusnya Ustazah Nurul Izzati. Boleh respon sikit. Sebab kita nak tahu line yang okey juga. Okey. Okey, yang pertamanya saya ingin menjemputlah Puan Farah, iaitu bagi pihak pemohon lah. Mungkin boleh perkenalkan diri sedikit dan terusnya menjelaskan tentang latar belakang pembinaan Jabatan Banjir ni dan isu yang berlaku lah. InsyaAllah. Fadal Mas. Okay, Assalamualaikum semua. Salam. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi sedikit penjelasan yang lebih terperinci berkaitan isu ini. Okey, saya selaku ketua projek bagi Tebatan Banjir Tok Jirin ingin memberi sedikit latar belakang projeknya lah. Okey, latar belakang projek Tebatan ini adalah projek ini merupakan projek Kerajaan Negeri Terengganu melalui jabatan kami iaitu Jabatan Pengairan dan Sungai. Projek ini telah dilaksanakan bermula 15 Mac 2015 dan dijangka siap pada 2 Mac 2021. Janjara yang terlibat adalah sepanjang lebih kurang 6 km dari Gong Badak ke Sungai Nerus di Kampung Tok Jirin. Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk menyediakan sistem saliran utama di kawasan tersebut seperti melebar, mendalam dan menstabilkan tebing Sungai Tok Jiring, membina ban Sungai Tok Jiring, menaik taraf parit sedia ada serta lain-lain struktur seperti pam, pintu kawalan pasang surut, pembentuan jalan dan jalan. Semua ini dijalankan adalah untuk mengelakkan daripada berlaku banjir. Okay, semasa kontraktor sedang menjalankan projek kerja-kerja pembersihan di kawasan jajaran yang terlibat, mereka menjumpai 8 buah kubur lama yang akan terlibat sama dengan kawasan pembinaan tersebut, iaitu di lokasi nombor lot 220, 223 dan tanah kerajaan. Okey, sebelum tu saya nak minta izin daripada Datuk Mufti untuk tutup kamera sebab ada masalah lain sedikit. Tak apa. Boleh. Saya dah sediakan slide untuk melihat di mana kedudukan kubur yang berada di dalam kawasan tapak pembinaan. Saya akan share konten nampak ke semua? Okey, insyaAllah. Nampak. Nampak. Oh, jadi ni dekat ada tapak binaan tu lah. Ya, bersebelahan dengan tapak pembinaan tu ya. Dekat sangat Jadi memang susahkan lah. Itu macam susah lah para kerja. Ya, sebab nak letak barang-barang bahan-bahan pembinaan di kawasan tersebut kan, jadi ni ambil ruang, takut menjejaskan kubur lama tu lah. Cik Farah, maknanya berkemungkinan semua ke-8 kubur tu akan terkena ke atau
Tidak. Setakat ni semua kubur lama tu terlibat akan terlibat dalam kawasan pembinaan lah. Seterusnya sehubungan dengan itu, kami membuat permohonan ini adalah untuk meminta pandangan dan kebenaran untuk mengalihkan kubur lama ini supaya projek Tempatan Banjir ini dapat berjalan lancar dan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Sekian saja. Okey, baik. Okay, terima kasih kepada Encik Farah atas penjelasan tentang latar belakang tempat pembinaan tersebut dan isu yang berlaku di sana lah. Jadi insyaAllah jika ada jawatan kuasa fatwa ingin bertanyakan soalan boleh kan Encik Farah jika ada. Jadi okey, baik. Jika tiada, jadi saya pun cukup jelas lah dengan penerangan daripada Encik Farah tadi. Sebenarnya ini adalah satu kelebihan bila kita menjemput pemohon tu sendiri untuk buat penjelasan sebenarnya. Sebab kita dapat memahami keadaan kawasan tadahan itu diri lah. Jadi terima kasih pada sekali lagi kepada Encik Farah kerana menghadirkan diri untuk jangan kali ini. Kami insyaAllah kami akan segerakan keluarkan memo berkaitan dengan keputusan muzakarah pada hari ini insyaAllah. Saya serahkan pada Saudara Safiah insyaAllah. Terima kasih kepada Saudara Safiah dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Cik Farah kerana menerangkan secara terperinci tentang isu ini. Jadi saya harap Cik Farah dapat keluar daripada keadaan ini. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Okay, jadi setelah kita dengar penjelasan yang penuh daripada pihak pemohon, jadi eloklah kita segerakan berkenaan dengan pemindahan kubur ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa amatahu fa akbara. Baru maksud kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Berdasarkan ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia kemudiannya mematikannya terusnya menguburkannya. Namun begitu sini terdapat satu kewajipan ke atas umat Islam yang mana melaksanakan hak-hak ke atas mati, iaitu memandikannya, mengapankannya, bayangkannya dan menguburkannya. Okay. Dan ini adalah satu pelaksanaan yang mana merupakan salah satu penghormatan terakhir ke atas mati. Dan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya Al-Quran menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadi ayat ini juga menerangkan bahawa manusia ini ialah ciptaan yang terbaik. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah memuliakan manusia ini berbanding dengan ciptaan makhluknya yang lain. Jadi pada isu kita pada hari ini, pihak Jabatan Pengairan meminta keputusan hukum dan pemindahan kubur di kawasan Sungai Tok Jetren, yang mana di situ terdapat dapat satu pembinaan Tempatan Banjir, dan di sana juga merupakan saliran utama yang mana untuk mengalirkan air hujan lah, yang mana juga dapat kubur lama yang menghalang pembinaan tersebut. Jadi jika pembinaan ni tidak dapat dilaksanakan, maka kawasan tersebut dan penduduk berhampiran kawasan itu akan terjejas dengan bencana banjir yang sering berlaku dah. Jadi dalam isu ni saya membukalah
mana-mana ahli jawatan kuasa untuk menyatakan pandangan yang boleh berkongsi dapat dalam isu ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti. Okey, sebelum kita mengupas perbincangan kita dengan lebih lanjut lagi, maka kita perlu meneliti terlebih dahulu kepada beberapa perkara dan segala perbincangan ini memerlukan kepada pengistinbatan hukum yang mana ini harus bersumberkan kepada sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seterusnya, perbincangan ini juga perlu melihat kepada kitab-kitab Turas, pandangan empat mazhab, kaedah fiqh dan juga fatwa-fatwa negeri yang dapat dikaitkan dengan isu ini. Okey, yang pertama, kita perlu jelas dan tahu dahulu apakah hukum asal memindahkan atau mengalihkan kubur bagi orang Islam. Okey, pada asasnya hukumnya adalah diharamkan dan tidak dibenarkan untuk menggali semula kubur jenazah yang telah dikebumikan. Melainkan jika sekiranya ianya terpaksa dilakukan, maka ianya dibolehkan. Dan ianya bertepatanlah dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW pernah bersabda, kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan, yang bermaksud mematahkan tulang-tulang orang yang telah mati seumpama mematahkan tulang-tulangnya semasa hidup. Dan dan berdasarkan kepada hadis ini, ianya dapat menunjukkan kepada kita bahawasanya orang Islam itu walaupun telah meninggal dunia, mereka perlu dihormati dan perlu dimuliakan. Dan perkara ini juga turut disokong oleh Syekh Saleh yang mengatakan bahawasanya tidak dibenarkan untuk menggali semula kubur melainkan mempunyai alasan-alasan yang tertentu. Dan di dalam Al-Quran juga Allah telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 17 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan dan di darat dan laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Dan di dalam ayat ini ianya jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Islam ini sangat menjaga kehormatan manusia sama ada semasa hidup ataupun telah mati. Dan inilah menunjukkan kepada kita ketinggian martabat dan kemuliaan manusia ini bermula daripada awal kejadiannya sehingga manusia itu wafat. Dan menurut para jumhur ulama juga, terdapat beberapa faktor yang membolehkan orang-orang Islam untuk memindahkan atau mengalihkan si jenazah ke tempat lain, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Ummahatul Kutub. Dan di antaranya ialah jika berlakunya keadaan darurat, iaitu seperti banjir besar atau tanah runtuh yang mana ia boleh menampakkan aurat itu dengan jelas, maka dibolehkan untuk kita untuk pengalihan kubur itu dan dilakukan. Dan di dalam isu ini ianya jelas boleh dilihat bahawa Puan Farah ni melakukan pengalihan kubur bagi tujuan menaiktarafkan dan untuk dijadikan sebagai tapak pembinaan disebabkan oleh maslahah masyarakat umum. Dan disebabkan inilah ianya dibolehkannya memindahkan jenazah yang telah dikuburkan. Dan contohnya lah, membina kawasan terbatan banjir untuk mengelakkan air banjir besar berlaku, dan ianya boleh menghilangkan mudarat dan menolaknya sedapat yang mungkin, dan ianya boleh menghilangkan kemaslahatan yang lebih kecil untuk memperoleh kemaslahatan yang besar. Dan ianya bertepatan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawasanya pendapat yang paling sahih di dalam kitab Imam An-Nawawi iaitu pendapat Az-Zubairi, kerana telah disabitkan di dalam Sahih Bukhari mengenai hadis yang berlaku pada peperangan Uhud, di mana Jabir merasakan hatinya tidak tenang membiarkan bapanya dikebumi bersama orang lain. Lalu Jabir menggali kubur tersebut dan menanam ayahnya di tempat lain. Dan jelaslah menunjukkan bahawasanya tiada larangan pun untuk mengalihkan mayat
dengan situasi atau perkara yang terdapat masalah. Okey, sekian. Terima kasih kepada Ustazah Nur Zati dan penjelasan tentang hukum berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Mana hukum pada asal dalam hukum bukan haram tadi asalnya, tapi dia akan berubah apabila terdapat musyabbah yang lebih besar untuk jagalah. Okey. Seterusnya saya jemputlah mana-mana yang tidak terpaksa yang ingin menyatakan pandangan dari sudut empat pihak. Fadal. Okey, terima kasih kepada Datuk Mufti. Saya akan menjelaskan sedikitlah tentang empat mazhab. Disebabkan mazhab ini berkaitan rapat dengan hukum yang telah dijelaskan oleh Dr. Nurul Izzati. Okey, berdasarkan empat mazhab ini saya ambil daripada kitab Mazhab Al-Arba'ah yang menjelaskan pandangan empat mazhab mengenai isu ini. Mazhab Hanafi sendiri dia berpendapat jenazah yang ditanam maka hukum nak gali balik adalah haram kecuali ada maslahat. Begitu juga dengan rezeki, dia membolehkan mengalih kubur dengan sesuatu masalah yang ada. Dan kembali dia kata membolehkan mengalih mayat dari tempat kematiannya menuju ke tempat yang jauh daripadanya, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, pemindahan tersebut dengan niat yang betul. Maknanya ada masalah, ada keperluan untuk pindah. Dan yang kedua, berubah bau mayat itu lagi. Dan sendiri dia menegaskan bahawa haram mengalih mayat selepas ditanam kecuali dengan sebab darurat. Maknanya apa yang kita simpulkan di sini, empat-empat mazhab ini memang pada asalnya mengatakan haram, tidak boleh, tetapi apabila berlakunya masalah yang seperti mana yang Dr. Nurul Izzati maklum tadi, maka ia dibolehkan. Jadi saya fikir saya berpendapat bahawa mengenai kubur ini berdasarkan isu yang telah dijelaskan oleh pihak pemohon dibolehkan disebabkan darurat yang akan berlaku kalau jika tidak kita membina tempatan itu. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Ustazah Safiah atas penjelasan pandangan daripada sudut empat mazhab, yang mana semua mengatakan pada hukum asalnya haram, dan keempat mazhab tu mengatakan jika ada musyaqqah yang tidak dapat dielak, dia boleh memindahkan, mengharuskan pemindahan tersebutlah. Okay, seterusnya saya akan menjemputlah mana ahli atau kata yang ini mengemukakan fatwa yang pernah dikeluarkan dekat negeri di Malaysia. InsyaAllah. Tafadhal. Saya Sohibul Somah, Datuk Mufti. Okey, berkenaan dengan fatwa negeri, kebanyakannya keputusan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh setiap negeri ini mengatakan hukum mengalihkan mayat dari satu kubur ke satu kubur yang lain dibolehkan, tetapi ia ada syarat-syaratnya, syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey, di sini ingin menjelaskan bahawasanya fatwa yang dikeluarkan oleh Fatwa Negeri Perlis dan Kelantan adalah bersifat umum, yang mana fatwa-fatwa tersebut mengatakan boleh mengalihkan satu mayat ke kubur yang lain sekiranya mayat tersebut tidak diurus dengan betul dan kerana disebabkan darurat. Itu yang bersifat umumnya. Manakala fatwa dari wilayah Persekutuan dan Sarawak mengatakan boleh mengalihkan mayat ke kubur yang lain, tetapi ada syarat-syarat yang khusus yang telah ditetapkan. Contohnya macam negeri Sarawak mengatakan satu mayat kalau nak alih tu syarat dia mestilah tanah tersebut berada di tanah yang boleh dinaiki air lah, baru boleh dialihkan. Dan suka saya untuk sampaikan keputusan daripada Majlis Muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-61 yang bersidang pada 27 Jun 2004 telah membincangkan hukum mengguna semula tanah perkuburan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawasanya adalah harus menggali semula tanah perkuburan sekiranya terdapat keperluan yang mendesak ataupun darurat dengan sebab-sebab tertentu.
yang diharuskan oleh syarak. Dan yang kedua adalah harus menggali semula tanah perkuburan setelah dikenal pasti mayat itu telah reput oleh pihak berkuasa untuk digunakan bagi mengembumikan mayat yang baru. Itu saja daripada saya, Datuk Mufti. Terima kasih. Baik. Terima kasih pada Ustaz Syamil atas penerangan tentang fatwa tadi. Yang mana kita tengok tadi kebanyakan fatwa di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan kebanyakan tekan boleh tidak ada masyarakat kan. Okay, yang seterusnya saya menjemputlah mana-mana ahli jawatan kuasa untuk mengemukakan pandangan dari sudut pendapat ulama dalam kitab berkaitan dengan kitab-kitab, insyaAllah. Fadal Maskur. Okay. Terima kasih Sahibu Samaha Datuk Mufti Muhammad Izzat. Saya akan menerangkan berkenaan isu ini menurut kitab Mughni Muhtaj yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dalam kitab ini ada menyatakan secara terperinci berkenaan perkara-perkara darurat yang dibenarkan untuk menggali semula kubur tersebut. Okey, perkara darurat yang pertama ialah jika si mati dimandikan tanpa bersuci, tanpa dikafankan atau tanpa tayamum, maka dengan sebab-sebab ini dibolehkan untuk menggali semula kubur tersebut untuk dimandikan jika tidak berubah dengan bau, kemudian solat jenazah ke atas mayat tersebut. Kerana perkara ini wajib dilakukan sebelum kita mengembumikan jenazah. Okey, seterusnya jika mayat itu ditanam di tanah yang dirampas atau dengan pakaian yang dirampas dan pemilik tanah dan pakaian tersebut meminta balik haknya, maka diwajibkan untuk menggalikan semula kubur itu sekalipun ia akan membuka aib mayat tersebut. Walaupun fizikal mayat tersebut telah berubah, maka tapi boleh juga digalikan semula lah. Sebab tujuan utama dia ialah untuk mengembalikan hak milik tadi kepada tuannya, maka dibenarkan untuk menggalikan semula. Sebenarnya disunatkan kepada tuannya untuk tidak meminta kembali harta dari mayat tersebut. Okey, menurut Abu Hamid, pada permasalahan pakaian lain untuk menggantikan pakaian yang dicuri tersebut sebagai kafan, maka diharuskan untuk mengganti kubur tersebut. Tapi jika tiada pakaian lain untuk menggantikan pakaian yang dicuri tadi sebagai kafan, tidak diharuskanlah untuk menggali semula. Macam kalau tak ada pengganti kepada baju yang dicuri tadi sebagai kafan, maka tidak diharuskan untuk menggali semula sebab akan membuka aib mayat yang telah meninggal tu. Okey, begitu juga harus menggali semula kubur jika terjatuh di dalamnya sesuatu harta, sekalipun harta yang jatuh tu kecil, sekalipun harta yang jatuh tu sedikit seperti cincin ataupun benda-benda lain, maka dibolehkan untuk menggalikan semula meskipun keadaan fizikal mayat tersebut telah berubah, kerana dianggap suatu pembaziran jika meninggalkannya di dalam kubur. Okey, di dalam kitab Al-Muhazzab pula, penggalian semula kubur disyaratkan dengan permintaan daripada pemiliknya. Daripada pemilik harta tersebutlah. Kalau dia minta dia nak harta tu balik, maka diharuskan untuk menggali semula kubur. Okey, seterusnya di dalam kitab Ar-Raudah ada disebutkan jika tertinggal harta di dalam kubur dan tuannya meminta hartanya kembali namun waris-warisnya tidak menggantikannya, sama ada dengan bentuk harta tersebut atau dengan nilai harta tersebut, maka dibenarkan untuk menggalikan menggalikan kubur mayat yang telah meninggal tadi. Berbeza pandangan Ibnu Qudaimah dalam kitab Al-Mughni yang melarang meratakan tanah kubur, lebih-lebih lagi berjalan di atasnya kerana hukumnya adalah makruh. Rasulullah SAW melarang meratakan kubur. Diriwayatkan daripada Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku berjalan di atas bara api atau mata pedang yang memotong kasut dan kakiku lebih aku sukai berbanding aku berjalan di atas kubur orang Muslim, dan tidak ada bezanya keburukan sama ada membuang hajat di tengah-tengah kubur atau di tengah-tengah kerana menurut Rasulullah SAW makruh
berjalan di atas kubur dengan berkasut. Itu hadis Rasulullah yang melarang untuk kita berjalan di atas kubur. Okey. Saja saya berkenaan isu penggalian semula kubur. Seterusnya boleh. Okey, baik. Jadi, terima kasih kepada Ustazah Amira tentang menjelaskan pandangan daripada sudut kitab yang mana itu ada menerangkan tentang isu pemindahan sekolah. Seterusnya saya yang terakhir lah. Tak balik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lain saya clear? Okey, yang saya hormati Syekh Samahah Datuk Mufti dan yang saya kasihi seangkatan dengan saya iaitu JK Fatwa yang lain dalam menjawab persoalan yang dikemukakan oleh pemohon mengenai pemindahan kubur yang ingin dijadikan sebuah tempatan banjir. Ya, insya-Allah. Okey. Untuk makluman, ini hanyalah pandangan ataupun sedikit sebanyak pandangan saya ataupun pandangan saya yang saya ambil daripada beberapa kitab yang ini mengenai hukum perbuatan pemindahan kubur di sisi mazhab Syafi'i adalah asalnya adalah haram. Ini yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Akan tetapi dapat kita lihat di sini projek pembinaan tempatan banjir Baroh di Tok Jiring yang merupakan projek kerajaan negeri ni telah terbantut pelaksanaannya akibat kawasan tersebut mempunyai beberapa buah kubur yang menghalang projek tersebut daripada dapat dilaksanakan. Yang kita maklumlah, yakni sebanyak 8 buah kubur telah menghalang projek itu daripada dibina. Ini berdasarkan kepada kenyataan pemohon tadilah. Okey, keadaan ini menyebabkan projek-projek itu tidak dapat diteruskan oleh kontraktor yang mana mereka kata tadi lebih kurang 63% hampir siap kan. 63% hampir siap. Dan dapat kita lihat juga di sini projek tersebut bukan pembinaan sekadar suka-suka ataupun untuk saja-saja, tapi mempunyai satu masalah yang lebih besar. Okey, kat sini kita dapat berkaitkan dengan kaedah fiqh yang disebut di dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra wa ma tafarra'a anha karangan Dr. Saleh Ibn Ghanim Al-Sadlani yang berbunyi Al-Hajah tunazzalu manzilah ad-darurah amma kanat aw khassah, yang bermaksud hajat itu mengambil tempat darurat sama ada hajat itu bersifat umum ataupun khusus. Okey, di sini kita dapat melihat hajat yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu perkara yang dihajati tetapi tidak disempurnakan ataupun diutamakan dari perkara yang lain. Okey, maka ia akan mendatangkan kesukaran ataupun kesusahan. Menurut Sadlani yang mengarang kitab Qawaid Fiqhiyah tersebut, dia mengatakan keperluan hajat ini mempengaruhi keadaan dan hukum asal fiqh. Bagi mencapai keperluan ini, seseorang itu dapat melakukan perkara yang menyalahi ataupun yang berselisihan dengan syariat kerana terpaksa disebabkan terdapat kesukaran dalamnya. Okey, ringkasnya seseorang mukallaf itu kita boleh ataupun dibolehkan untuk melakukan sebarang perbuatan yang menyimpang daripada hukum asal. Hukum asal yakni keharaman terhadap pemindahan kubur tersebutlah. Dia dapat memindahkan kubur tersebut walaupun hukum asalnya adalah haram kerana terdapat kesulitan yang mendatang. Kaedah lain juga yang disebut oleh As-Sadlani yakni ad-darurah tubihul mahzurat, yakni kemudaratan yang mengharuskan perbuatan yang dilarang. Okey, di sini kita dapat melihat kaedah ini menunjukkan bahawa perkara yang diharamkan pada asalnya itu jika dalam keadaan darurat. Okey, kita dapat lihat di sini adalah keadaan darurat. Apabila jika tidak dibina tebatan banjir tersebut, kampung tersebut mungkin dilanda banjir dan mungkin menimbulkan darurat yang lebih besar kepada masyarakat setempat. Jadi dengan melakukan memindahkan kubur tersebut dalam keadaan darurat, maka ia dibolehkan. Tapi kaedah ini disertai dengan
satu syarat iaitu keharusan dia mestilah mengikut kadar yang dibenarkan oleh syariat dan tidak melampaui batas. Hukum asal bagi memindahkan kubur ini seperti yang mana telah dinyatakan oleh Prof Syamil, Ustazah dan Dr. Mufti sendiri, hukum asal adalah haram bagi memindahkan kubur. Tapi dalam konsep kaedah fiqh yang saya ketengahkan di sini adalah apabila sesuatu perkara itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, jadi harus bagi mendahulukan kemaslahatan tersebut dalam keadaan darurat. InsyaAllah itu saja daripada saya, Dr. Mufti. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Fatih berkenaan dengan penerangan pandangan dari sudut kaedah fiqh. Yang mana kita lihat di sini ialah satu darurat. Yang mana bila darurat itu mempengaruhi keadaan, maka ia menjadi satu hukum. Dan kaedah-kaedah fiqh ni dia sebenarnya datang daripada dalil asli, daripada pemerhatian para ulama tak-taknya lah. Jadi dia merupakan satu wasilah juga. InsyaAllah jika ada pandangan ke ahli jawatan kuasa, jika ada lagi boleh konsultasi. Jika ada, saya akan teruskan dengan agenda lain. Jika ada InsyaAllah. Teruskan ke agenda lain, Datuk Mufti. InsyaAllah. Mendengar penjelasan daripada ahli jawatan kuasa, saya juga berpendapat bahawa berdasarkan keadaan huruf setempat di kawasan Tadahan Kirin itulah. Jadi saya berpandangan untuk kita mengharuskan dalam proses membolehkan proses berdasarkan huruf tempat itu. Jadi itu saya juga ingin meminta pandangan atau kata lain, kata sepakatlah daripada ahli jawatan kuasa fatwa berkenaan dengan isu pemindahan kubur kawasan Tadahan. Jadi saya lakukan round table. Okay. Saya mulakan dengan Ustaz Khalid. Saya bagi pendapat pandangan berkenaan masalah. Okey, pada pandangan saya, terima kasih Datuk Mufti. InsyaAllah pada pandangan saya melihat kepada kemaslahatan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut untuk mengelak banjir bagi kawasan tersebut. Jadi bagi mengelakkan kemudaratan ini, kita mestilah mengambil pendekatan keharusan bagi kaedah ataupun keharusan memindahkan tanah perkuburan yang terdapat di kawasan tapak projek tersebut lah, insyaAllah, supaya projek tersebut dapat diteruskan, dapat menghalangi dan dapat mencapai apa yang diimpikan oleh pihak kontraktor dan masyarakat setempat, yakni menghalang banjir daripada berlaku di kawasan tersebut, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Khalid. InsyaAllah saya akan teruskan dengan Ustaz Syamil, insyaAllah. Terima kasih Datuk Mufti. Kalau bagi saya pula, dapat saya dibolehkanlah sebab untuk menjaga kemaslahatan adalah umum, supaya bagi mengelakkan banjir yang akan datang lah. Itu bagi saya dibolehkan. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Syamil. InsyaAllah saya pergi pada Ustazah Safiah. InsyaAllah. Fadal. Ya, terima kasih kepada Ibu Samaha Dr. Mufti. Saya bersetuju apa yang dikatakan oleh Dr. Khalid dengan Prof. Dr. Syamil untuk mengharuskan pemindahan kubur ini untuk dapat supaya projek ini dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat manfaat daripada projek ini. Okay, terima kasih kepada Ustazah Safiah. Seterusnya Ustazah Amirah. Itu
Terima kasih kepada saya Bersamaha Datuk Mufti. Saya berpandangan dengan bersepakatlah dengan ahli-ahli jawatan kuasa yang lain yang menyatakan diharuskan untuk menggali semula kubur tersebut, tapi kecuali kubur-kubur para sahabat, para ulama, wali-wali Allah, kerana kita nak jaga kemuliaan mereka. Tambahan mayat yang tidak hancur seperti mayat para hafiz yang menjaga hafalannya, muazzin atau orang yang mati disebabkan wabak seperti taun. Pada ketika itu juga tidak dibenarkan untuk menggali semula kubur mereka lah. Ini menurut Said bin Muhammad Ali dalam kitabnya Bushra Akarim yang menyatakan haram menggali kubur mereka. Okey, itu saja pendapat saya. Terima kasih kepada terima kasih kepada Saudara Amirah. Okey, yang terakhir ialah Saudara Zati, insyaAllah. Fadal. Terima kasih kepada Sahibus Samaha Datuk Mufti. Okey, saya bersetuju dan bersepakat dengan mengatakan bahawasanya hukumnya dibolehkan dan diharuskan bagi pembinaan jambatan banjir ni untuk mengelakkan daripada kemudaratan yang besar berlaku. Terima kasih kepada Saudara Nurul Zati dan pandangan Saudara. Okey, saya melihat bahawa majoriti ahli jawatan kuasa berpandangan berdasarkan dalil-dalil yang dia bincangkan sebelum ini untuk mengharuskan pemindahan kubur yang di kawasan Tadahan Sungai. Ini saya menyatakan bahawa hukum pemindahan kubur di kawasan Tadahan Seiring adalah dibolehkan, diharuskan. Ini kerana kita lihat contoh orang ramai di kawasan tersebut sebenarnya. Hal ini kerana kawasan itu merupakan kawasan yang kerap kali berlaku banjir sebenarnya. Jadi dan saliran itu sebenarnya pada asalnya bukan saliran utama untuk mengalirkan air hujan. Jadi pembinaan ini untuk menaik taraf lah, yang mana untuk mengelakkan lagi kan banjir kawasan tersebut. Jadi jika digejalanya pembinaan di kawasan ini, maka ia akan boleh bahayakan nyawa penduduk di kawasan tersebut dan merosakkan harta-harta penduduk dan rumah-rumah di kawasan yang berhampiran dengan kawasan tersebut. Jadi kita tengok di situlah, kita ambil masyarakat maslahat orang ramai menjadi dan ia menjadi hukum pada hukum yang mengubah pada hukum asal. Okay, kita dah kata sepakat semua. Okay. Sebenarnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa kerana sedia untuk mengeluarkan keringat akal yang diberikan oleh Allah SWT untuk mencari solusi yang terbaik sebenarnya. Jadi dengan ini mari kita bertawakal dengan keputusan, bertawakal kepada Allah dengan keputusan yang kita ambil tadi. Jadi kita tutup dengan bacaan doa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ya Allah dan Tuhan kami mohon padamu ya Allah, datanglah segala jawapan yang kami keluarkan tadi ya Allah. Ya Allah dan Tuhan kami, redalah kami usaha kami dalam menegakkan kalimah ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, belum terlupa lah. Tapi ya saya tolong ni lah jika memo berkaitan dengan usaha muzakarah ini yang hantarnya pada ni lah Jabatan Pelahiran dan kanulah. InsyaAllah saya akan sediakan. Okey, baik. Jadi dengan itu, dengan selesainya keputusan pada hari ini, maka selesailah sesi muzakarah pada hari ini.
Jadi jika tiada apa-apa lagi dibicarakan atau terlepas pandang ke, insyaAllah kita tutup lah. Jadi lah. Jadi ya. Pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.